Ini adalah perkara normal untuk orang Melayu, orang Malaysia kan. Dan kawan Jepun saya masuk ke dalam bilik, dia pun tanya, bro, kenapa pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Dekat channel ni, saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya pernah belajar dekat Jepun dan juga bekerja dekat sana. Topik kali ni, saya nak kongsikan dengan anda 4 perangai saya yang buatkan orang Jepun rasa pelik. Ataupun 4 perilaku, perbuatan yang buat orang Jepun garu kepala. Dekat Jepun ni, bila kita terkejut kan, kita akan sebut macam, ada macam, dia tarik lagi panjang tarik tu. Dia jadi lagi aneh lah benda tu kan. Okey, yang pertama sekali, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat normal dekat Malaysia, tapi bagi orang Jepun dia adalah satu benda yang pelik. Masa saya belajar tu, orang Jepun tak nampak apa yang saya buat ni, tapi bila saya bekerja, saya duduk asrama dengan mereka, duduk hostel. So, saya jadi diri saya pakai apa yang saya selalu pakai. Waktu malam saya pakai kain pelikat. Ini adalah perkara normal untuk orang Melayu, orang Malaysia kan. Dan kawan Jepun saya masuk ke dalam bilik, tiba-tiba dia tengok saya pakai kain pelikat waktu malam, dia pun tanya, bro, kenapa pakai skirt waktu malam? Saya macam, tak pernah pula saya terfikir yang kain pelikat tu adalah skirt. Which is, bila fikir balik, memang betul pun kan. Kain pelikat tu dia macam skirt lah, cuma skirt panjang. Kalau kita kilah tinggi, dia jadi skirt pendek. And ini adalah satu benda yang rare. Kawan baik saya, dia pernah pergi ke Osaka, pergi ke Kinki sama-sama dengan saya melancong. Masa tu bulan puasa, bulan Ramadan, kami pergi ke Kinki untuk pergi ke satu kedai India untuk buka puasa. Dia dengan selamba roknya, dia pakai kain pelikat. And semua orang tengok macam pelik. Dekat Jepun ni sebenarnya dia punya, kita kata, privacy act dia sangat-sangat kuat. Walaupun kita rasa orang tu pelik gila, kita tak boleh nak tegur dia. And dia tengok pun dalam keadaan macam curi-curi tengok lah. Masa saya duduk dekat Tokyo tu, banyak gila orang-orang pelik yang saya jumpa. Belum cerita tentang cosplay. Ada seorang pakcik, seriously, literally pakcik, memang pakcik, pakai skirt pendek. Lepas tu dia pakai blusher warna merah. Lepas tu dia pakai dia pakai bra dekat luar. Dia macam cosplay, tapi bukan cosplay lah. Nak kata pakcik tu tak betul, dia okay je, dia normal, cuma cara dia berpakaian macam tu. Saya pernah jumpa juga geng-geng yang main cosplay. Masa tu dekat Tokyo Dome, dekat Tokyo Game Festival ataupun Toy Festival tu, memang biasalah kita jumpa orang yang pakai cosplay kan. So dekat Tokyo Dome tu, dia buat macam gathering untuk geng-geng cosplay ni. Senior saya, dia memang duduk dalam industri ni, industri cosplay, senior Malaysia bukan senior Jepun. And dia ceritalah, bila duduk dalam kelompok geng-geng cosplay ni, kadang-kadang yang kita nampak macam orang yang gemuk, dia punya berkumis. Kita ingat dia pakai pakaian perempuan macam Sailor Moon ke semua kan. Kita ingat macam dia ni siapa budak ni mesti nerd gila kan. Bila tanya, rupa-rupanya ni adalah CEO satu company, bawah dia ada 20 orang pekerja. Nak buat macam mana dia punya hobi macam tu kan. So itu benda pelik yang pertama, pakai kain pelikat. And saya tertanya juga benda ni. So saya ada tanya, ialah bila pakai kain pelikat di-equalkan, disamakan dengan pakai skirt kan. Saya tertanya-tanyalah, sebab saya pernah belajar yang orang lelaki tak boleh berpakaian seperti mana orang perempuan. Benda tu adalah haram. And saya tanya beberapa ustaz ketika tu, jawapan mereka, bila berpakaian ni kita kena tengok uruf tempat tu sendiri. Kita kena tengok pakaian tempat tu sendiri, penerimaan dia macam mana. So bila tengok dekat Malaysia, pakai kain pelikat ni tak ada masalah lah, sebab memang dia melambangkan lelaki. And kain pelikat sendiri pun dah di-define oleh banyak tempat macam India, which is memang kain pelikat kita datang dari India. So India, negara sana, Pakistan, semua itu adalah perkara yang normal. Dan maka benda tu jadi normal lah untuk lelaki. Macam contoh skirt pendek, walaupun kita rasa macam skirt pendek adalah untuk perempuan, tapi kalau kita pergi dekat Scotland dia punya, tak silap saya lah,
dia punya culture tu memang pakai miniskirt, which is bila pakai dekat sana orang tak rasa yang miniskirt adalah untuk perempuan. Of course perempuan pun ada, tapi lelaki pun tak ada masalah dekat sana. So bab hukum tentang fashion ni dia berubah-ubah ikut tempat, bergantung kepada situasi semasa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, benda pelik, sama juga masa saya belajar saya tak berapa interact dengan orang Jepun, jadi mereka tak nampak apa yang saya buat. Ada satu hari masa saya bekerja, which is masa dekat hostel lah, masa tu hujung minggu macam tu, saya lepak dekat rumah and saya rasa sakit kepala gila. Dekat Jepun saya tak terlintas untuk beli Panadol lah. Saya jarang gila guna makan Panadol dekat Jepun, sama ada saya tahan ataupun tidur ataupun minum jus. Saya buat macam tu lah dekat Jepun dulu. And bila tahan ni saya perlukan minyak cak kapak. Minyak cak kapak adalah, kita kata, adalah ubat mujarab orang Malaysia kan. Sama juga dengan Thailand, sebab saya punya roommate tu adalah orang Thailand. Bila saya comor ubat tu dekat kepala saya, orang Thailand, kawan saya tu Patarapong, dia tak rasa pelik benda tu. Nama kawan saya ialah Patarapong. Menarik kan nama dia, Patarapong. Tak kahwin lagi. Umur dia lagi tua dari saya lah. Saya rasa sekarang umur dia dah dekat 40. Dia lambat sikit. Maksud saya dia lambat masuk kerja lah. Saya comor ubat minyak cak kapak. So bau dia kuat kan. Kawan saya ketika tu, dia kawan Jepun saya, dia datang, dia nak lepak dengan saya, tiba-tiba dia bau something. Dia bau macam bau apa ni kan. Saya pun tunjuk dia ni, bau minyak cak kapak kan. Minyak cap kapak. Ini yang boleh melegakan kesakitan kepala. Dia macam pelik sebab dia kata lepas tu minum ubat ni. Saya kata bukan minum, kita comor dekat kepala kita. Kawan Thailand saya pun backup saya. Dia kata memang macam tu kata. Lepas tu dia kawan Jepun saya, dia pun tanya, lepas tu ubat tu akan serap masuk. Saya macam terdiam. Betul juga ubat ni bukan serap masuk dalam badan kita ke otak kita ke. Kita just comor dekat bahagian luar kepala kita je. So bila benda ni kan, saya tertanya-tanya bila orang argue macam ni. Okay, culture tu tak ada dekat Jepun. Maksudnya ambil satu minyak cak kapak comor kat kepala, tak ada dekat Jepun. Dekat Malaysia, Thailand ataupun maybe lah kita Nusantara memang ada culture tu. So saya tanyalah orang yang memang pakar dalam bidang perubatan ni, katanya memang minyak cak kapak tak pernah pun masuk dalam study. Tak ada research pun yang mengatakan minyak cak kapak mampu menghilangkan pening kepala. Tapi dia dipanggil juga sebagai homoterapi lah, tak salah saya, homoterapi, which is dia tergolong dalam kelompok aromaterapi. So bau dia tu dapat menenangkan kita, dan yang penting dia punya rasa mint tu. Bila kita comor dekat kepala kita, kita punya kepala tu rasa sejuk panas. Itu yang buatkan otak kita percaya yang kita makin sembuh lah. Dia macam placebo effect lah. Bila kita percaya sesuatu tu berlaku, maka benda tu akan berlaku. Bila kita percaya pada diri kita mampu buat sesuatu tu, kita mampu buat. Macam saya cerita pada video sebelum ni, video yang saya pukul isteri saya sampai lebam-lebam tu, badan saya dah tak boleh bergerak dah. By right, badan saya dah pecah-pecah urat, dah tegang semua. Tapi disebabkan otak masa tu dia percaya saya boleh buat lagi, so dia kontrol saya punya badan lah. Itu kemampuan kita. And itu adalah minyak cak kapak. Untuk in case anda tertanya-tanya, orang Jepun kalau dia pening kepala, dia bawa apa? Setahu saya dia makan Panadol lah. Panadol ada dijual dekat 7-Eleven. Cuma saya tak berapa beli ubat-ubat dekat sana sebab saya tak faham apa ubat-ubat yang dijual, untuk apa ubat-ubat tu dijual. Masa saya kena alahan, saya pun pelik juga. Alahan debunga dekat Jepun kan, daripada musim sejuk ketukar kepada musim bunga, dia akan ada banyak debunga-debunga. So debunga ni dia akan menyebabkan alahan bagi sesetengah orang, which is saya antara salah seorang lah. So dia akan jadi berair hidung, selsema gila-gila. Ubat tu tak ada dijual dekat Malaysia. Biasanya saya import masuk lah, saya suruh mak saya hantar ke kan, macam mana. Tapi ubat tu tak dijual dekat Malaysia sebab Malaysia tak ada pun alahan debunga ni. And last kali saya terpaksa tanya kawan dekat Jepun macam mana nak atasi masalah ni. So pergi dekat 7-Eleven, memang ada dijual lah dekat sana. Okay, nama alahan tu kita panggil dia sebagai Kafun Show, tak silap saya lah. Show tu adalah simptom-simptom, Kafun tu adalah debunga lah kot, alahan debunga. Saya pun tak berapa ingat dah bahasa Jepun. Jadi sekarang kita dah ada dua. Yang pertama kain pelikat tadi, yang kedua minyak cak kapak, dan yang ketiga ini mungkin saya seorang saja ataupun mungkinlah setengah dari kita
bila duduk dekat Malaysia ni, bila lahir dekat Malaysia, kita manusia yang pentingkan kuantiti compare dengan kualiti. Sekali lagi saya nak highlight, mungkin ini perangai saya sahaja, bukan anda lah. So, saya antara manusia yang pentingkan kuantiti daripada kualiti. Saya bagi contoh lagi lah untuk anda faham. Saya bagi contoh supaya anda faham apa yang saya cuba maksudkan ni. Masa dekat Jepun dulu, saya punya rambut tak adalah panjang sangat. Dan saya tengok kawan saya, rambut dia macam tak panjang jugalah, panjang sikit je. Lepas tu dia ajak saya, jom kita pergi potong rambut. Saya pun tengok rambut dia macam, tak adalah panjang sangat, kenapa nak potong rambut? Dia cakap nak alter sikit, hujung lah. So saya ikut dia. Bila saya ikut dia, dia memang alter sikit saja, sikit gila. Lepas tu dia baiki sikit lah dekat bahagian sideburn, lepas tu tepi-tepi sikit. Tapi dia punya potongan tu boleh kira dengan jari lah. Sikit gila, seriously. Saya macam sikit gila ni dibayar pada harga lebih kurang dalam RM60 Malaysia lah, kalau tak silap saya harga dia. And saya macam takkan potong beberapa helai rambut sahaja kena bayar RM60 Malaysia kan? Saya tanya benda tu lah. Dan dia bagi tahu, betul lah, sebab kita nak jaga kerapian rambut kita tu. Rambut kita kena pastikan rapi. Saya pun cerita dekat dia, kat Malaysia orang tak buat benda ni. Kita bayar RM10 je potong satu rambut ni. Satu kepala kita kasih botak semua. Dia macam terkejut lah. So, itu point dia. Ataupun satu lagi lah, bila kita makan, kita sanggup order nasi goreng RM3 yang kuantiti banyak compare dengan nasi goreng yang tak banyak dan ada lauk sikit lah. Kalau saya prefer yang banyak tu. And ni adalah perangai saya. Bukan kerja lah. Kerja of course kita nak kualiti. So orang Jepun dia tak kisah, bayar sikit pun tak ada masalah. That's why saya rasa bukan orang Jepun lah, orang-orang yang berfikiran maju, bukan macam saya ni, dia memang tengok kepada kualiti. Kalau kita pergi dekat hotel-hotel 5 bintang, kita tengok dia punya dish, dia punya makanan, satu plate besar, lepas tu ada titik mayonis satu, titik dia punya mustard satu, lepas tu ada hiasan, makanan satu ketol saja. Makan memang tak kenyang lah. Harga berapa? RM1,000 Malaysia. So mungkin itu yang dimaksudkan. And cerita tentang potong rambut dekat Jepun ni, saya agak suka pergi potong rambut dekat sana. Saya tak pergi kedai yang mahal-mahal, kedai yang pelik-pelik saya tak pergilah. Saya just pergi kedai biasa. And of course lelaki yang handle. Yang best dekat Jepun ni, dia memang rapi dan dia pakai, bila kita mula-mula sampai, dia akan letak satu kain panas atas kepala kita, bagi macam kita punya minyak-minyak rambut ke, spray rambut ke hilang dulu. Lepas tu dia akan urut. Dia macam full package lah. Dia bukan macam kita pergi kat tepi jalan, potong rambut dan dia suruh kita balik. Bukan macam tu lah. Dia macam pergi dekat salon betul. No wonder harga dia mahal. Tapi yang saya pergi tu, harga dia sekitar 30 hingga RM60 Malaysia lah. Saya tak pernah pergi yang mahal-mahal. Dan ada sesetengah kedai gunting rambut ni, dia ada macam member card. Macam dia chop lah, standard kan. Dia chop. Sampai satu level kita boleh pusing dia macam cabutan bertuah dia, dan kita dapat lah. Cabutan bertuah dia bukanlah menang kereta, bukanlah menang motosikal, tak ada pun. Dia punya cabutan bertuah, dapatlah satu tin, contoh kalpis ke. Tapi benda-benda macam tu dia membuatkan kita rasa happy untuk pergi lagi. Sama juga dengan mereka punya dobi. Dekat Jepun bukan tak ada coin dobi. Coin dobi tu pun ada. Coin dobi maksudnya yang 24 jam kita masukkan RM5, 50 sen semua tu kan. Dekat Jepun banyak gila benda-benda macam tu. Tapi dekat Jepun banyak juga dobi-dobi yang kita hantar untuk dry cleaning, sebab mereka kan pakai kod kan. So hantar dekat situ. Bila kita hantar dekat dry cleaning punya tempat, dobi-dobi yang dry cleaning pun kita akan dapat hadiah. Hadiah pun dia bukan hadiah yang pelik-pelik, hadiah yang kecil-kecil je, kalpis, benda-benda simple macam tu. So itu 3 benda yang saya buat orang Jepun rasa macam peliknya, ataupun hontu desu ka? Dia macam tu bila dia pelik kan. Orang Jepun ni dia menarik bila bagi saya lah, bila bercakap biasa dia ada nada dia, bila bercakap telefon kan, dia punya nada totally different Macam kalau kita jumpa depan-depan, kita akan bagi tahu osewa natte orimasu. Kita osewa natte orimasu ni dia dia macam terima kasih kerana jaga saya. Kalau jumpa depan-depan, kita akan cakap osewa natte orimasu, yoroshiku onegai shimasu, sebagai contoh lah. Tapi bila bercakap telefon, dia akan jadi macam ni, osewa natte orimasu, yoroshiku onegai shimasu, yoroshiku onegai shimasu. Dia tarik macam tu lah. Benda-benda macam ni anda tak akan dapat dekat buku teks. Anda kena pergi dekat sana, anda kena experience sendiri. That's why orang tanya saya, macam mana nak belajar bahasa Jepun dengan bagus?
Jawapan saya simple saja. Sama ada anda couple dengan orang Jepun ataupun anda pergi duduk dekat sana, anda lari dari komuniti Malaysia, and anda kena ada jati diri lah. Sebab nak lari dari komuniti Malaysia ni bukan kita kata satu benda yang senang. Maksud saya nak lari tu senang. Untuk hidup seorang diri bukanlah satu benda yang senang. Saya ada senior Malaysia yang cuba lari dari komuniti Malaysia. Dia sampai dekat sana, dia duduk dalam bilik dia, ataupun kita panggil dia sebagai hikikomori. Dia duduk dalam bilik dia, main game kerja, dan 6 bulan tak pergi ke college. Lepas tu dia hantar balik lah, sebab result tak cantik dan sebagainya. Hantar balik pun dalam keadaan yang dah tak berapa betul lah. So itu dua cara. Anda bayangkan macam ni lah. Saya belajar bahasa Jepun ni dari 2007. Saya masuk bekerja pada 2011. Apa yang bos saya cakap dekat depan, walaupun saya dah lulus, saya dah ada degree mechanical engineering bagai tu, bila masuk kerja saya tak faham buat apa yang bos saya sembang. Nampak tak? 2008, 2007, 8, 9, 10, 11. So 5 tahun saya belajar bahasa Jepun, saya boleh kata hampir. Tapi 1 tahun lebih je saya bekerja dekat sana, saya boleh kata kalau bercakap tu memang kalau orang Jepun cakap pera-pera, maksudnya lancar gila. Walaupun grammar saya tak betul. Walaupun grammar betul lah, grammar nenek, grammar bumpu saya tak betul. Bumpu tu grammar dalam bahasa Jepun ataupun tata bahasa lah. Yang penting message tu sampai. Tak kisah betul ataupun tak kan. So itu saja. Mungkin saya akan kongsikan lagi apa lagi benda-benda pelik yang orang Jepun tengok saya, ataupun benda yang saya tengok orang Jepun buat benda tu pelik. Itu sahaja untuk video kali ini. Kalau anda nak tahu apa-apa tentang Jepun, ataupun anda nak tahu apa-apa tentang bisnes, saya punya passion adalah bisnes. Saya suka tengok bila mana dapat duit. Duit tu saya nak kata jarang guna tak lah. Saya kalau habiskan duit, saya banyak habiskan dekat makanan. Macam makan steak mahal-mahal, saya tak berapa kisah. Cuma tak adalah mahal sampai 1,000-2,000, tak adalah. Bawah below dan 1,000 bagi saya okey lah. Macam sashimi, saya makan fugu. Fugu ni ikan buntal. Nak siang ikan buntal tu kena ada license. Sebab dekat ikan buntal tu dia ada racun. And dekat Jepun, masa saya mula-mula bekerja dekat sana, memang ada satu restoran yang hidangkan fugu, sashimi ikan buntal, menyebabkan 10 orang mati. Tak silap saya lah. So fugu pun mahal juga. Kalau makan hari tu saya makan dekat Hanate, dekat Ceras tu, harga dia untuk satu sashimi pun dah RM300 Malaysia. But for me RM300 Malaysia okey lagi lah untuk beli makanan. And passion saya dalam bisnes, saya suka tengok duit tu bertambah. Cuma saya tak berapa, kita kata tak berapa belanja lah. Beli macam smartphone ke apa semua yang saya beli pun biasanya daripada duit YouTube, bukan daripada gaji saya. Gaji saya insyaAllah saya dapat simpan lagi lah. Itu saja dari kalau anda ada apa-apa soalan tentang bisnes ke, tentang saya punya identiti, lepas tu tentang apa-apa saja, anda boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Saya akan baca, cuma lambat sikit lah reply. Masa saya free baru saya akan reply anda punya komen tu. Yang tentang gempa bumi, ramai yang tegur saya, bagi tahu yang sebenarnya Malaysia dah ada banyak gempa bumi. Dekat Sabah pun ada, dekat Selangor pun sebelum ni dah ada sampai 7.1 magnitude bagai. So yang tu saya mohon maaf sebab kekurangan info. Bukan kekurangan info lah, malas saya untuk buat homework tu. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh.